Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang hari ini bersama dengan dua tetamu yang berada bersama dengan saya, tapi seorang menemani saya di studio dan seorang lagi insya-Allah kita akan cuba hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah survival politik versus survival rakyat. Dan tetamu yang menemani saya di studio hari ini, setinggi-tinggi terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Azmi Hassan, geostrategis yang sudah pun tidak asing lagi. Jadi Mia, apa khabar? Khabar baik, Syakawi. Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita sembang-sembang nanti melalui kemudahan Skype ialah Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar yang merupakan pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun UIM. Dan bila kita bercakap tentang sembang-sembang, anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk sembang-sembang bersama dengan kami di ruang bicara ini. Jadi sebab itulah kami menyediakan seperti biasa dua talian kepada anda di 03 nombor telefon 0326979767 dan juga 0326979768. Saya ulangi sekali lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini satu topik yang saya kira penting dan juga menarik sebenarnya, Azmi. Kita bercakap tentang survival politik versus survival rakyat. Mana yang lebih penting sebenarnya? Yes, tajuk itu Syakawi seolah-olah kepentingan ahli politik dengan kepentingan rakyat itu bertentangan. Betul. Sepatutnya tidak berlaku. Kerana apa yang ahli politik itu melakukannya adalah untuk kepentingan rakyat. Itu secara idealnya. Tapi kalau kita lihat, walaupun tidak dinyatakan dalam tajuk tu apa yang berlaku sejak 3-4 jam lepas ataupun 2-3 minggu lepas, seolah-olah rakyat tidak dipedulikan. Seolah-olah ahli politik itu bila membuat keputusan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sebab itu mungkin penerbit mengeluarkan tajuk ini sebab itu. Jadi sebab itu dikatakan bahawa mana yang lebih penting. Jadi memang tidak syak lagi bahawa ahli politik itu bekerja untuk rakyat. Rakyat yang memberikan mandat kepada mereka untuk bekerja. Jadi sepatutnya kepentingan rakyat itu didahulukan. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku sejak katakan bulan Februari lepas, Mac sehingga sekarang, suara rakyat itu tak ada. Langsung tak ada. Sebab keputusan yang dibuat oleh ahli politik, keputusan mereka yang buat. Tidak kira sama ada nak memilih Perdana Menteri baru untuk menubuhkan kerajaan. Suara kita tak ada, Syakawi. Langsung tak ada. Sedangkan kita yang memilih mereka. Jadi sebab itu yang dikatakan survival politik ataupun survival rakyat. Tapi ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan sesungguhnya lah antara politik dan rakyat itu macam irama dan lagu sebenarnya. Mereka mengatakan bahawa ianya tidak boleh dipisahkan. Dalam kehidupan seharian pun kita menempuh pelbagai bentuk politik yang tersendiri. Kalau di pejabat mungkin politik pejabat, di rumah politik rumah tangga dan sebagainya. Tetapi mungkin itu tidak seserius dengan bila kita bercakap politik dalam erti kata politik itu sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita lihat 2 minggu lepas umpamanya pilihan raya Sabah, pilihan raya negeri Sabah umpamanya, ramai yang mengatakan bahawa kepentingan politik ataupun kepentingan ahli politik dan kepentingan parti politik itu mendahului kepentingan rakyat sebenarnya. Kalau ditanyakan, besar kemungkinan rakyat tidak mahu melalui satu pilihan raya pada ketika itu kerana kita tahu pandemik COVID-19 ini. Tetapi ahli politik telah membuat keputusan bahawa mereka mahukan pilihan raya. Jadi kalau nak dikatakan bahawa ini adalah sebagai irama dan lagu, saya rasa irama dan lagu tu dikatakan begitu sumbang sekali. Jadi ini yang dikatakan sepatutnya tak berlaku, tapi politik tanah air kita ni, itulah hakikatnya. Di mana ahli politik itu dikatakan membuat keputusan tanpa memikirkan apa yang kehendak rakyat sebenarnya. Okey, cuba kita dengar pendapat dan juga pandangan seorang lagi tetamu kita yang akan kita cuba hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Jadi Prof, ini satu topik yang menarik sebenarnya, Prof. Kita bercakap tentang survival politik versus survival rakyat. Kita dengar apa yang disebut oleh Tuan Azmi Hassan sebentar tadi. Pandangan Prof pula macam mana? Mana yang lebih penting, Prof? Survival politik atau survival rakyat itu sebenarnya?
tanpa rakyat politik tidak wujud. Ah. Sebab politik itu wujud disebabkan oleh rakyat, itu manusia. Ya. Jadi manusia ni kalau tak ada maka tak duduklah politik. Jadi bagi saya manusia tu kita perlu utamakan. Ya, okey. Tapi politik ini Ya. perlu. Sebagaimana juga makanan. Tapi kita boleh ingat, kalau makanan tu berlebihan maka dia boleh menyebabkan penyakit. Tapi tanpa makanan kita akan mati. Jadi politik itu ada tujuan dan ada sebabnya. Jadi kita kena perlu tahu mengapa politik itu perlu, apa tujuan dia, apa maksud dia. Apa yang menjadi masalah sekarang ini ialah apabila politik itu sudah berlebihan. Jadi kalau kita makan berlebihan, gula berlebihan menyebabkan diabetik. Ya. Kalau makanan berlebihan menyebabkan obesiti. Jadi kalau politik itu berlebihan juga, itu menyebabkan rakyat sudah tidak selesa lagi dengan politik. Jadi saya rasa memang politik itu penting untuk kesejahteraan rakyat, tapi kita perlu tahu hadnya. Ada tempat dia, ada masa dia dan ada ketikanya. Bila Prof sebut tentang perlu ada masanya, perlu ada hadnya, kalau kita lihat kepada pergolakan politik yang sedang berlaku di negara kita sekarang, apakah ianya berlaku dalam situasi ialah kita bercakap tentang COVID-19, kita bercakap tentang kedudukan ekonomi yang tak stabil, yang terancam oleh COVID-19. Jadi apakah itu satu masa yang sesuai sebenarnya untuk mewujudkan satu situasi politik yang mungkin menggelisahkan rakyat? Itu memang saya rasa lumrah memang menyatakan bahawa ada yang sudah berlebihan. Sebab pertama sekali kita tidak pernah melalui episod-episod politik yang begitu mengusahkan, bukan sahaja menyebabkan ketidakpastian dalam pemerintahan dan pentadbiran, tapi menyebabkan kegusaran ahli ekonomi, investment. Apabila pandemik COVID ini berlaku, maka dia menyebabkan keadaan yang sudah getir menjadi lebih getir lagi. Jadi saya rasa sepatutnya kita kena lihat kembali balik pada asal. Mengapa kita ada politik? Untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Tapi jika politik itu berlebihan, akan undermine the public order ataupun public health, maka politik itu sudah reaksinya sudah tidak bagus. Apa yang menggusarkan saya ialah jika orang sudah tidak percaya pada politik. Itu saya rasa yang kita perlu hati-hati. Kerana apabila orang tidak yakin pada sistem, maka sistem itu tidak bersalah, tapi orang yang menjalankan sistem itu perlu tahu hadnya dan ketikanya. Okey, kita dapatkan pandangan Azmi dalam isu inilah. Isu yang menjadi perhatian hari ini macam disebut oleh Azmi sepintas lalu ialah pertemuan ataupun menghadapnya Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan selepas itu Datuk Seri Anwar keluar untuk memberikan press statement kira-kira pada jam 2 petang tadi. Tetapi ramai yang mencangkakan bahawa statement yang akan dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar itu mungkin sesuatu yang boleh mengejutkan. Tetapi secara peribadi saya merasakan agak kecewa dengan statement yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Tapi pandangan Azmi mungkin berbeza. Ya, betul sekali. Kerana apa yang kita tahu 2 minggu lepas, kali pertama kita ketahui bahawa Datuk Seri Anwar ada majoriti yang formidable. Itu juga diungkapkan pada pukul 2 petang tadi. Tiada apa yang baru, tapi yang menariknya kenyataan pukul 2 Datuk Seri Anwar itu dikatakan dia tak selari dengan kenyataan daripada istana. Itu yang dikatakan memberikan sesuatu, ada sesuatu yang tak kena. Walaupun kenyataan istana itu agak pendek, tapi ianya syarat dengan maksud yang boleh kita membuat interpretasi. Jadi betul Syakawi bahawa apa yang kita tahu 2 minggu lepas dan apa yang kita tahu pada hari ini cuma satu perkara saja, iaitu nombor 120. Itu pun bukan yang tepat, mungkin 120 lebih ataupun 120 kurang. Tapi itu maksudnya formidable. Jadi itu yang dikatakan seperti Dr. Khairil katakan bahawa mungkin rakyat tidak menaruh kepercayaan bukan kepada sistem politik kita, tetapi orang politik. Jadi bila itu berlaku, bahaya. Itu berlaku kerana dia akan berjangkit kepada ahli-ahli politik yang lain. Bila rakyat dah tak menaruh kepercayaan dan apa yang berlaku hari ini adalah dikatakan menebalkan lagi tidak percayanya kepada orang politik daripada rakyat, itu dikatakan akan mengganggu sistem demokrasi kita. Jadi itu yang kita tak mahu berlaku dalam negara kita. Okey, pandangan Dr. Khairil dalam isu ini, Dok. Itu menarik apa yang disebut oleh Tuan Azmi tadi, iaitu statement
statement yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar itu tidak selari dan selaras pula dengan press statement yang dikeluarkan oleh pihak Istana Negara. Kenapa ini boleh berlaku, Dr. Khairil? Di mana ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Kalau pandangan saya ni senada dengan saudara Azmi tadi. Pertama sekali, sebagai Yang Tuan Agong Ketua Negara, maka Duli Yang Muhammadiyah telah menerima menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau adalah Ketua Pembangkang secara rasmi. Jadi apabila Ketua Pembangkang secara rasmi meminta menghadap, maka Duli Yang Muhammadiyah sebagai Ketua Negara yang mempunyai kuasa politik dan kuasa perlembagaan sudah semestinya akan menimbangkan untuk menerima menghadap beliau. Jadi apabila diterima menghadap, tidak semestinya akan berlaku pertukaran kerajaan. Jadi ini kita kena faham. Sebab kalau saya faham, tuanku, walaupun dia ketua negara tapi dia berjiwa rakyat. Kalau orang biasa pun baginda tuanku sanggup lihat, berjumpa, apatah lagi ketua pembangkang. Jadi kita perlu faham itu adalah satu mungkin kelebihan yang tuanku berikan. Tetapi yang agak menyedihkan bagi saya apabila kedudukan kerajaan ini dipolitikkan dan institusi yang sepatutnya tidak terlibat dalam politik ini dibawa ke dalam kancah politik. Ini bagi saya amat menyedihkan. Jika kita lihat apa yang berlaku apabila selepas berlaku pilihan raya, berlaku perputaran kejaraan yang tuanku telah membuat tindakan yang amat adil bagi saya, telah memanggil setiap ahli dan buat keputusan. Tapi selepas tuanku buat keputusan selari dengan perlembagaan, masih ada suara-suara sumbang yang mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh tuanku berdasarkan pada perlembagaan. Jadi bagi saya ini adalah satu tindakan yang menggugat keharmonian dan keutuhan institusi diraja. Jadi apabila tuanku diminta kebenaran untuk menghadap, maka sudah tentu tuanku terima menghadap. Tetapi janganlah pula apabila permintaan ditunaikan, maka dia dipolitikkan. Saya rasa memang kenyataan yang terlibat di bawah istana amat jelas. Dan kita perlu terima. We have to read between the lines. Jadi saya rasa saya setuju dengan pandangan saudara Azmi bahawa kita perlu terima apa yang ada. Kerana jika perlu berlaku perubahan perkerajaan sekalipun, ia boleh berlaku di Parlimen. Kerana dalam perlembagaan memang dinyatakan bahawa apabila hilang kepercayaan, ini terbukti dibuktikan kurang percaya di dalam Parlimen, maka boleh dipertimbangkan. Orang yang pada hemat tuanku mungkin dapat kepercayaan boleh dilantik. Tetapi ia berlaku di Parlimen. Tetapi cuma keputusan mahkamah yang membenarkan keputusan ataupun perkara-perkara external circumstances diambil oleh tuanku untuk mengubah kerajaan. Tapi janganlah kita ambil peluang pula untuk menggugat kestabilan negara, untuk mengubah kerajaan sesuka hati. Terutama dalam keadaan sebegini. Jadi saya rasa kita perlu menghormati keputusan yang dibuat oleh Yang Tuan Agong dan kita perlu ambil kira apa yang berlaku di negara kita sekarang. Nanti kita kongsi lagi pandangan daripada anda. Saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil sebenarnya di talian sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun berada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarkawi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Doktor. Doktor sihat? Tali leher merah nampak? Alhamdulillah, saya sihat ya. Okey, selamat petang juga kepada semua ahli panel ya. Dua orang pensyarah kat sana ya. Sebelum saya lupa lah ni, salam PKPD lah kepada warga Selangor, KL, Putrajaya dan Sabah. Stay safe. Thank you. Syarkawi, you punya rancangan ni bagus lah, ruang bicara ni ya. You kasih orang awam untuk call tanya soalan ya. Banyak rancangan lain tu short sendiri ya. So terima kasih lah Syarkawi ya. Ruang bicara bagus lah penerbit you. Thank you. Okey, mengenai isu malam ni topik survival politik versus survival rakyat. Okey, saya kalau bawa politik ni memang terpanggil untuk call. Tak tahu kenapa. Next. Okey, good. Pada pendapat saya rasa saya setujulah dengan dua orang pensyarah tu Okey, politik ni penting. Politik dan survival rakyat ni penting. Dia macam aur dengan tebing lah. You tak boleh separate lah. Kalau tidak, Syarkawi, kita akan jadi macam negara teluk tu. Macam yang UAE dengan Bahrain tu. Okey, sebab tak ada politik lah. Diorang, diorang berani jalinkan hubungan dengan Israel tu. Kesian rakyat mereka. Sebab tak ada politik. Okey
So politik itu penting ya. So kita tak boleh pisahkanlah politik dengan rakyat tu ya. Cuma problem dia jangan terlampau banyak sangat politik lah. Problem dengan kita ni sebab banyak sangat main politik. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan kita ada COVID semua ni. Ya. So jangan terlebih banyak sangat main politik lah. Utamakan kesihatan dan keselamatan orang awam, rakyat Malaysia ni. Ya. Okey, saya nak tanya soalan lah kepada mana-mana ahli panel lah. Apa yang kita boleh buat untuk ahli politik yang terlebih politik ni kat Malaysia ni? Apa saranan ahli panel? Apa pilihan yang rakyat ada? Apa tindakan yang kita boleh ambil untuk uruskan ahli politik yang terlebih politik ke dalam negara kita ni? Okey. Itu je soalan simple saya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Semua, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Take care ya. Okey, itu soalan yang menarik jugalah daripada Dr. Muzaffar sebenarnya. Jadi saya lontarkan soalan itu kepada Tuan Azmi lah untuk menjawab apa yang boleh kita lakukan sebenarnya kepada ahli-ahli politik yang terlebih bermain politik ini. Ya, ada dua perkara sebelum saya jawab soalan Dr. Muzaffar. Pertama, saya suka Dr. Khairil sebab dia panggil saya Dr. Saudara Azmi, bukan Tuan Azmi seperti saya panggil Syakawi. Okay. Dan juga Dr. Muzaffar tu bukan angkasawan negara. Bukan. Okey, orang lain. Dia pensyarah juga tu rasanya. Okey. Memang betul apa yang disarankan oleh apa yang patutnya kita rakyat membuat, kerana memang rakyat berasa bosan, berasa dikatakan fed up dengan perkara terlampau banyak politicking. Politicking tu tak salah, tapi politicking ini adalah untuk kepentingan agenda parti dan orang individu tertentu, dan kita sebagai rakyat perlu memberitahunya. Cara mana kita memberitahu paling baik adalah media sosial. Beritahu, dan sebaik-baiknya adalah beritahu secara terus langsung kepada wakil kita, sama ada wakil parlimen ke wakil negeri ke, kena beritahu. Kalau wakil parlimen tu melawat kawasan dah, tapi ada caranya kita memberitahu. Selagi kita tak memberitahu, mereka tak akan merasa. Tapi cara yang paling senang Syakawi adalah melalui media sosial, beritahu kita tak puas hati dengan perjalanan politik ini. Jadi itu yang paling minimum yang boleh kita lakukan. Satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan Azmi lah. Ini apakah Azmi merasakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah merupakan satu keputusan yang tepat? Baginda sendiri mungkin sudah pun melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, masalah-masalah yang dihadapi oleh negara ketika ini. Jadi baginda sendiri tidak memberikan satu keputusan yang jitu ketika itu juga. Apakah parlimen perlu dibubarkan, apakah PRU perlu diadakan dan sebagainya. Apakah ini menunjukkan tentang kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong melihat isu ini sebagai satu isu yang sebenarnya tidak kecil tetapi perlu diberi perhatian yang cukup serius. Ya, dengan apa yang dikatakan daripada kenyataan istana itu, dengan hanya nombor 120 saja, memang keputusan tak boleh dibuat langsung. Tidak boleh dibuat kalau mengikut. Tapi kalau kita ikut apa nasihat Yang Pertuan Agong itu, adalah dua perkara yang kita baca daripada kenyataan istana itu. Pertama, ikut perlembagaan negara. Jadi apakah perlembagaan negara? Seperti Dr. Khairil kata, ikut menggunakan sistem parlimen. Sepatutnya sistem itu digunakan. Dan yang kedua adalah selepas kenyataan tentang pertemuan pagi tadi, ada tentang dinyatakan kebimbangan baginda mengenai pandemik. Jadi itu yang dikatakan kita, kalau kita kaitkan kedua-duanya, keputusan yang dibuat oleh Pertuan Agong itu patutnya tak ada keputusan sebenarnya. Tapi kita fahami daripada kenyataan istana itu apa yang disarankan oleh baginda. Dan harapannya adalah orang politik memahami saranan tersebut. Tapi yang menariknya, pukul 2 petang itu Tengku Razali Hamzah, ahli parlimen Gua Musang itu bertemu menghadap Yang di-Pertuan Agong. Itu satu perkara menarik. Kita tak tahu apa yang berlaku, agendanya. Tak tahu, tapi itulah saranan Yang di-Pertuan Baginda. Tapi apa yang kita faham adalah bahawa baginda amat memikirkan nasib rakyat, apa yang rakyat menghadapinya sekarang. Jadi harapannya orang politik juga mengambil pendirian yang sama. Okey, cuba kita dapatkan pandangan Dr. Khairil dalam isu ini. Your anticipation sebenarnya, Doktor, apakah selepas ini ada kemungkinan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong mungkin akan memanggil ahli-ahli politik yang dikatakan menyokong Datuk Seri Anwar, yang mungkin juga siap dengan SD dan sebagainya? Apakah itu kemungkinan yang akan berlaku? Berdasarkan pada kenyataan yang dibuat oleh istana, saya tak nampak mengapa perlu Yang Pertuan Agong memanggil ahli parlimen ataupun ketua parti lain. Sebab saya sebagai rakyat, kita pertama sekali kita perlu faham kerajaan ni adalah milik rakyat.
Jadi apabila kerajaan ini nak ditukar, dia perlu telus. Jika dikatakan adalah sokongan melebihi majoriti, beritahu pada rakyat. Jangan jadikan ini teka-teki. Okey, kalau nak buat politik tak apa teka-teki, tapi jangan dipermain-mainkan rakyat, sentimen rakyat, mainkan kita dalam letakkan nanti kita dalam confusion. Jika ada, beritahu, telus. Apa salahnya? Ya. Tapi kalau dikatakan ada majoriti sebagaimana yang dalam media, tapi tidak diberitahu siapakah dia, dari manakah dia, maka tak ada sebab. Okey, sebagai seorang undang-undang, saya cakap daripada aspek sebagai seorang hakim. Jika ada dakwaan dibuat terhadap seseorang, maka bukti perlu ditunjuk. Kalau ada saksi, kita buat saksi. Kalau ada bukti, kita buat bukti. Dan kita kena buktikan bahawa ini adalah bukti yang boleh diterima, admissible evidence. Dan saksi ini boleh dipakai. Tapi jika dikatakan kita mendakwa orang itu bersalah, tapi tak ada saksi, kita kata saksi ada tapi tunggu. Ataupun kata bukti ada tapi tunggu. Jadi bagaimanakah kita boleh buat keputusan? Jadi kalau berdasarkan pada apa yang dikeluarkan oleh pihak istana, saya tak nampak bagaimanakah keputusan yang telah dibuat perlu diubah, kerana tidak ada bukti yang meyakinkan untuk mengatakan bahawa perlu diubah kerajaan. Jadi saya tak nampak perlunya bagi Yang Tuan Agong untuk memanggil Perdana Menteri sekalipun. Sebab tidak ada bukti untuk meyakinkan sesiapa mana pihak pun bahawa ada orang lain daripada Perdana Menteri sekarang yang punya sokongan majoriti. Okey, kita akan sambung lagi Dr. Khairil. Anda jangan ke mana-mana kerana saya tak takut Azmi tetap akan bersama saya kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, kalau anda masih lagi ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, jangan lupa dua talian itu masih lagi kami buka kepada anda. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara, survival politik versus survival rakyat. Rehat dulu. Baiklah, terima kasih dan kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang survival politik versus survival rakyat. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia Encik Azmi Hassan, geostrategis, dan kita juga masih lagi sebenarnya bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar. Baik, ada panggilan yang telah pun ada di talian kita sekarang ini, iaitu Datuk Gulam dari Sabah. Sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Halo Datuk Gulam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan Datuk. Lama tak dengar suara. Halo, ya. Dengar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saudara Sarkawi, apa khabar? Okey, salam. Alhamdulillah. Salam bahagia kepada Dr. Profesor. Saya pun macam tidak puas hati juga. Kedua-dua versus ni pun memang tak betul. Tapi kita buat betulkan. Kerana apa yang penting? Ya. Kalau tidak ada politik, maka tidak ada rakyat. Ya. So, mesti politik itu didahulukan, baru rakyat dapat dibantu, kan? Ya. Kalau kita rakyat saja tanpa politik, siapa yang nak bantu? Kan? Mesti politik didahulukan supaya kerajaan itu ada. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni, kerajaan yang ada boleh tumbang-tumbangkan lagi. Itu yang tidak betul lah, kan? Kita nak ambil posisi rakyat. Tapi di sebelah pihak sana, kadang-kadang dia menyalahkan orang yang sudah kukuh. Lepas tu rakyat tu sepatutnya yang harus dibantu, bukan kerajaan yang mau diubah. Jadi sangat-sangat macam mana kalau kita sudah berpolitik, cukuplah kita bantu rakyat, kan. Kalau kita ada kelebihan pun, takkanlah kita mau ubah kerajaan, tapi rakyat kita masih tinggalkan, masih lagi bermasalah dengan daripada dulu berpuluh tahun sudah tidak dapat 63 bantuan dan tidak lagi dapat yang ada sekarang ni. Kenapa kita tidak bantu rakyat? Kan? Kenapa kita tidak berkongsi dengan kerajaan yang ada? Kalau you tak mampu, kita bagi bantuan dan turun sama-sama. Kenapa mesti harus ditukar dan diadakan pilihan untuk mendapatkan pandemik yang tidak dapat dielakkan? Hanya Allah yang Maha mengetahui. So, kenapa tidak bekerjasama? So, adakah ini manusia? Ini manusia boleh kita ubah. Manusia kita boleh ubah. Tapi apa pendapat kau? Bagaimana manusia yang ada sekarang ini, yang pada saat ini, pada waktu ini, boleh kita ubah mereka ini? Terima kasih.
Okey, terima kasih banyak-banyak apa ni Datuk Gulam dari Sabah, satu observation yang dilontarkan oleh pemanggil kita. Sesuatu yang saya nak kongsi bersama dengan apa ni Encik Azmi. Kita bercakap tentang numbers sebenarnya, apa yang diwar-warkan oleh apa ni Datuk Seri Anwar dan penyokong-penyokong bahawa mereka mendapat sokongan yang mungkin meyakinkan, itu istilah yang digunakan daripada ahli-ahli apa ni parlimen. Malah ada ahli-ahli dari UMNO sendiri yang dikatakan memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Dan bila persoalan ini dibangkitkan kepada Presiden UMNO sekarang, itu apa ni Datuk Seri Zahid, beliau sendiri mengatakan itu tidak salah sebenarnya. Terpulanglah kepada ahli-ahli UMNO untuk menyokong, untuk memberi sokongan kepada Anwar ataupun sesiapa saja. Jadi pandangan apa ni Azmi dalam persoalan seperti ini? Ya, itu konsep UMNO yang mereka gunakan untuk menyokong Perikatan Nasional. Itu sokongan daripada ahli individu, ahli parlimen. Jadi keputusan dibuat itu bergantung kepada ahli parlimen daripada UMNO sendiri. Tapi bagi saya, sedikit sebanyak UMNO sebagai organisasi politik mesti ada kawalan, mesti ada strategi ke arah mana, dan mereka perlu menggunakan ahli parlimen yang 30 lebih ini sebaik-baik untuk kepentingan politik mereka. Tapi masalahnya kita tak tahu kedudukannya sebab isu ini sensitif. Dan Datuk Seri Anwar juga mengatakan bahawa ada ahli parlimen daripada UMNO yang menyokong beliau, tapi tidak diketahui. Sepatutnya hari ini kita dah tahu nama 120 lebih itu, tapi tidak diketahui. Tapi bagi saya lah, bagi saya apa yang berlaku selepas Sabah itu, di mana kalau nak kaitkan dengan pilihan raya negeri, dengan penularan pandemik di Sabah itu sendiri, tiada ahli politik yang mahukan pilihan raya. Kerana jikalau ada ahli politik yang mendesak supaya parlimen dibubarkan, sudah pasti rakyat dikatakan tidak akan menghormati ahli politik tersebut. Jadi bagi saya, kemungkinan 2 minggu lepas ada ahli UMNO yang menyokong, ahli parlimen UMNO. Tetapi hingga hari ini bagi saya yang 120 itu kemungkinan telah berkurangan. Jadi itu yang dikatakan, ini adalah strategi politik. Dan kita tahu bahawa Presiden UMNO juga dikatakan agak kabur-kabur dalam mengeluarkan kenyataan, dan saya membacanya sebagai strategi politik. Kerana mereka memikirkan masa yang terbaik di mana kepentingan politik UMNO itu sendiri. Jadi ini dikatakan kita hanya dapat membacanya, apa yang cuba disampaikan. Kadang-kadang orang mungkin lupa, tetapi saya nak juga bertanya soalan ini. Kalau kita lihat reaksi Tun M dan parti barunya, dia seolah-olah macam tak memberi perhatian langsung tentang apa yang sedang berlaku sekarang ini. Apakah itu juga satu strategi politik Tun M sebenarnya? Kemungkinan tidak memberi perhatian kerana Tun Dr. Mahathir tahu bahawa majoriti itu tidak ada. Bukan saja daripada Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir, tapi DAP juga bermain dengan strategi yang sama, iaitu Setiausaha Agungnya memberitahu bahawa hanya akan memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar bila telah dibuktikan ada majoritinya. Dan kita kena ingat ahli parlimen DAP ada 40 lebih, satu jumlah yang banyak. Tapi bagi saya, satu perkara yang mustahil di mana ahli parlimen UMNO memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar dan mereka perlu bekerja dengan DAP. Bagi saya, sama ada secara individu ataupun secara organisasi, perkara itu sukar untuk berlaku. Kerana tujuan kenapa UMNO memberi sokongan kepada Perikatan Nasional adalah untuk mengelak DAP dalam kerajaan. Jadi kalau mereka menyokong Datuk Seri Anwar dan DAP juga menyokong Datuk Seri Anwar, maka ini adalah bekerjasama dah. Maknanya mereka menongkah apa yang mereka hasratkan 3, 4 bulan, 6 bulan lepas. Okey, Dr. Khairil, saya juga nak dapat pandangan anda lah daripada episod yang sedang berlaku sekarang ini. Ada kita terbaca ataupun kita tahulah itu bukan lagi rahsia sebenarnya. Ada ahli-ahli politik yang disebut-sebut sebagai memberi sokongan kepada Anwar sudah pun menafikannya dan mereka turut membuat laporan polis berkaitan dengan isu ini. Jadi apakah anda melihat bahawa laporan polis ini juga mungkin akan memberikan satu lagi kesan ataupun himpitan sebenarnya kepada hasrat Datuk Seri Anwar itu sendiri? Ya, ini adalah satu elemen ketidakpastian yang menyebabkan keadaan politik di Malaysia semakin tidak stabil. Apabila saya rasa ini adalah satu kelemahan, bagi saya kelemahan ahli politik. Pertama sekali, politik itu dibuat ataupun adalah untuk kemaslahatan rakyat. Itu sebablah kita berpolitik. Tapi disebabkan politik, jika politik yang berlebihan hanya okey, kita kehilangan suara Dr. Khairil. Okey. Okey. Boleh tak? Ya.
Hello. Okey, bagi saya politik ni adalah untuk kemaslahatan rakyat. Bukannya untuk 100% mendapatkan kuasa. Ya. Jadi jika kita hanya bermain-main dengan nombor untuk sokongan majoriti, jadi di manakah perhatian wakil rakyat ni untuk menjaga kemaslahatan rakyat? Kita hanya bermain-main dengan sokongan pada pemimpin sana, pemimpin sini, melompat sana, melompat sini. Bagi saya itu sudah bertentangan dengan tujuan asal politik. Jadi ini memang tidak dapat dinafikan. Dalam sistem Westminster yang kita amalkan, memang boleh berlaku perubahan kerajaan walaupun tidak ada pilihan raya. Tapi jika kita lihat sebelum ni, ketidakstabilan ni tak wujud. Tapi bila berlaku banyak perpecahan, banyak parti politik, malah kalau saya boleh ambil perkataan Ton M lah, semakin banyak parti politik, semakin banyaklah perpecahan. Jadi bila banyak lagi politik, banyak perpecahan, maka makin tidak stabil. Bagi saya politik ini cukuplah setakat kempen pilihan raya. Selepas pilihan raya, parti politik, ahli politik sepatutnya menumpukan perhatian pada menjaga kemaslahatan rakyat. Jadi pada masa inilah patutnya ahli politik kena menggunakan kemahiran mereka, kaliber mereka, karisma mereka untuk menolong rakyat. Bukannya untuk mengutamakan pemimpin mereka untuk menjadi ketua kerajaan. Jadi saya rasa ini adalah mentaliti yang amat menyedihkan ahli politik Malaysia. Memang kita boleh lihat banyak undang-undang boleh digunakan untuk kepentingan politik. Tapi kita kena fahamlah bahawa undang-undang ni digunakan untuk rakyat, bukannya untuk mendapatkan kuasa. Okey, sesuatu yang menarik juga tadi Azmi ada menyentuh sebentar selalu tentang DAP itu sendiri. Tetapi yang menariknya pernah ketua ataupun orang-orang kuat DAP sendiri meluarkan kenyataan bahawa mereka sebenarnya tidak mahu menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh DAP sendiri. Jadi apakah anda melihat bahawa dari segi mainan politik DAP itu sendiri mungkin tidak 100% ahli-ahli parlimen yang ada mewakili DAP itu di parlimen sekarang ini juga mungkin berbelah bagi bila bercakap tentang sokongan mereka terhadap Anwar? Ya, sebab itu kenyataan Lim Guan Eng mengatakan bahawa mereka akan hanya sokong Datuk Seri Anwar bila telah terbukti majoriti itu ada pada Datuk Seri Anwar. Kerana ini dianggap sebagai opportunis. Memang orang politik dalam politik perlu opportunis. Mereka akan sambar bila ianya memberi manfaat, dan DAP melihat kalau Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, maksudnya adalah kerajaan Perikatan Nasional dah tak ada. Itu hasrat mereka, dan Pakatan Harapan boleh membentuk kerajaan dengan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Bagi DAP, mereka tak kisah siapa yang Perdana Menteri, asalkan kerajaan Perikatan Nasional dapat ditumbangkan. Itu dikatakan strategi politik mereka. Memang terang-terang, bukan berselindung lagi. Sebab itu dia katakan bahawa dengan 40 ahli parlimen DAP itu mereka mempunyai suara yang agak besar, dan agak mustahil formidable majority Datuk Seri Anwar itu tanpa DAP. Mustahil. Kerana ianya mesti mengambil kira 40 lebih apa yang dimiliki oleh DAP itu sendiri. Memang betul majority dalam kerajaan Datuk Seri Anwar, Datuk Seri mengatakan bahawa majoritinya adalah ahli parlimen orang Islam. Itu memang tidak dapat disangkakan lagi. Sebab itu dikaitkan dengan beberapa ahli UMNO yang dikatakan ahli parlimen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar. Berkemungkinan tak Azmi, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ini adalah kerana Datuk Seri sendiri ataupun beliau sendiri melihat bahawa di dalam Perikatan Nasional itu sendiri pun semacam ada rasa tidak puas hati dan sebagainya. Kita lihat bagaimana UMNO yang mengetuai Muafakat Nasional bersama dengan PAS pun ada mengeluarkan kenyataan bahawa mereka sebenarnya tidak memberi sokongan yang kuat kepada PN dan sebagainya. Jadi apakah kelompongan yang Anwar nampak inilah yang menyebabkan beliau berani mengeluarkan kenyataan bahawa beliau boleh menumbangkan kerajaan yang sedia ada sekarang ini? Ya, memang tak dapat dinafikan bahawa UMNO menggunakan isu ini dikatakan untuk melangsungkan agenda politik mereka. Itu tak dapat dinafikan lagi. Bukan rahsia lagi. Dan salah tu sebabnya kenapa Datuk Seri Anwar mengambil langkah demikian adalah beliau tahu akan mendapat sokongan ahli UMNO itu sendiri. Tapi bagi saya
memang betul perlembagaan memang jelas mengatakan seorang Perdana Menteri itu perlu mendapat sokongan majoriti. Itu memang jelas. Tapi janganlah kita ahli politik gunakan peruntukan itu untuk kepentingan untuk menukar kerajaan sepatutnya. Dan memang betul UMNO juga menggunakan isu ini. Jadi bagi saya kalau Syakawi tanyalah PAS dia berbeza. Dia betul-betul memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Betul. Dan bagi saya itu sepatutnya dilakukan oleh UMNO. Dan saya tahu kenyataan ini tidak akan disenangi oleh ahli UMNO, tapi ini satu perkara yang perlu mereka fahami dalam keadaan sekarang. Kita tak mahu menggugat kerajaan. Walaupun kerajaan Tan Sri Mahyudin hanya mempunyai 2-3 majoritinya Syakawi, tapi kelangsungan mentadbir negara itu walaupun ada tekanan daripada kiri, kanan, depan, belakang itu masih boleh mentadbir lagi. Walaupun ada yang mengesyaki pentadbiran itu tak lengkap, tapi seboleh-bolehnya lah sebagai rakyat, rakyat mahukan biarkan kerajaan ini mentadbir sehinggalah pandemik ni dapat diuruskan. Jadi itu masalahnya sekarang. Kerana macam tak sabar. Sebenarnya banyak masa lagi. 3 tahun lagi ada. Banyak masa lagi. Okey, Dr. Khairil, ini pun satu isu yang menarik jugalah. Saya pun nak dapat pandangan Dr. Khairil lah. Kalau kita lihat pendirian yang ditonjolkan oleh Perdana Menteri kita sekarang lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita lihat tadi press statement yang beliau lakukan pada pukul 5 petang. Saya menjangkakan bahawa beliau akan menjawab apa yang telah pun berlaku, terutamanya statement yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi jelas bahawa Tan Sri Muhyiddin lebih menumpukan perhatian kepada bagaimana mahu membantu rakyat dalam menghadapi COVID-19 ini. Walaupun ada soalan daripada pemberitahu yang bertanya beliau tentang komen itu, tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar, beliau tak menjawab. Beliau mengatakan surah kepada Kebahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Apakah ini satu pendirian yang mungkin boleh meredakan situasi buat seketika? Saya rasa itu merupakan satu tarikan Perdana Menteri kita yang kerana beliau bertindak lebih profesional. Bila bercakap untuk menyelesaikan masalah rakyat, dia tak sentuh tentang kepartian ataupun menyentuh untuk kepentingan politik. Maka ini adalah satu imej yang kita sukar nak lihat sebelum ni. Dan saya rasa tidak secara langsung sebenarnya Perdana Menteri kita tidak berkempen, tetapi rakyat sudah mula rasa tertarik dengan cara pementadbiran sebegini. Jadi saya rasa ini adalah satu kelebihan yang ada pada Tan Sri Mahyudin. Tapi kita kena faham bahawa Tan Sri Mahyudin ini mempunyai masa yang amat singkat untuk membuat kerajaan yang stabil. Kerana kita faham bahawa sebelum ni Tan Sri Mahyudin pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri dan kemudian menubuhkan satu parti baru bersama dengan Tuan M, dan selepas tu berlaku satu perbalahan di mana Tan Sri Mahyudin menjadi. Jadi kita kadang-kadang orang yang layak untuk jadi pemimpin ni dia bukannya daripada parti yang majoriti. Jadi kalau kita lihat macam Tun pun apabila jadi Perdana Menteri, Tun bukannya pada parti yang mendapat majoriti ataupun kursi paling banyak. Jadi katan kita dalam keadaan yang sama juga. Jadi saya rasa mungkin satu fakta yang kita boleh kita terima bahawa orang yang punya kaliber itu tidak semestinya presiden parti yang paling besar. Jika ialah paling layak untuk mentadbir, maka kenapa tidak? Malah ada yang saya dipersoalkan, kenapa kita tidak boleh melantik orang yang bukan ahli parlimen menjadi menteri jika kita tahu dia layak. Malah itu yang telah dibuat oleh kerajaan sekarang. Apa kita lihat contohnya Tengku Zafrul, contoh dia menjadi ahli menteri keuangan. Jadi inilah fakta yang kita kena boleh terima. Setengah orang mungkin dia begitu cekap berpolitik, tapi dalam mentadbir negara, minta maaf, mungkin kurang. Dan orang yang cekap untuk mentadbir negara tapi tidak pandai berpolitik. Jadi keseimbangan itu perlu. Jadi jika orang yang bukan presiden parti yang paling besar sekalipun, jika dia layak, jika dia mendapat kepercayaan rakyat, mengapa tidak? Okey, kita dengar apa pula komen daripada pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini. Abdullah Osman dari Seremban sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Halo. Halo Cik Abdullah. Okey, mungkin sudah pun Waalaikumsalam. Saya Kawi. Ya, silakan. Dan ahli panel. Ya. Ada 2-3 perkara lah. Halo? Ya, silakan. Halo?
Silakan, jangan dengan TV. Ada 3 perkara lah saya kami dan di panel. Pertama sekali rasanya rakyat keliru. Wakil rakyat berubah-ubah. Sekejap kata wakil BN, sekejap kata wakil PN. Dan dikatakan dalam UMNO sendiri dah tak sekata. Berbagi 3. Ada orang presiden, ada orang bekas presiden dan ada orang timbalan presiden. Ada yang sokong Anwar, ada yang tidak dan ada atas pagar. Dan bila tukar kerjaan, tengok orang yang sama balik jadi menteri. Hanya tukar parti saja. Pusing-pusing orang yang sama. Menambahkan dilema pada rakyat lah. Dan lagi satu, banyak yang kata nama-nama ahli parlimen adalah strategi Anwar untuk elakkan daripada pancing-memancing. Dan lagi satu, yang ketiga ni mungkin Anwar akan bawa ke parlimen, tapi masalahnya di parlimen speaker kadang-kadang dihalangnya untuk kalau buat usul undi tidak percaya. Apa pandangan ahli panel? Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Respon daripada Tuan Azmi Hassan. Ya, yang pertama itu balik-balik pusing orang tu. Memang betul. Menteri, timbalan menteri orang tu juga. Cuma ada sedikit perubahan, ada daripada wakil PAS dan wakil Barisan Nasional. Itu saja, macam tertipu pula kita. Bertukar kerajaan tapi orang sama. Dan yang kedua, itu tadi tentang tukar parti. Nama-nama ahli parlimen pancing-memancing. Itu yang sebab Anwar tidak umumkan. Tapi bagi saya, kenapa tidak dinyatakan secara terperinci 120 lebih itu adalah kerana jikalaulah Datuk Seri Anwar dikatakan memberi nama itu kepada Yang di-Pertuan Agong dan yang salah satu nama itu dikatakan mereka tidak menyokong, maka ini dikatakan keseluruhannya tak betul. Jadi itu mungkin strategi nak elak pancing-memancing itu, nama itu boleh diberi oleh Pertuan Agong tapi tidak dihebahkan. Tapi bila Yang Pertuan Agong membuat pengesahan, itu takutnya. Sebab nama itu adalah 2 minggu lepas, 3 minggu lepas dan banyak telah berubah sehingga hari ini. Dan saya pasti yang sokong 2 minggu lepas, 3 minggu lepas telah pun berubah hati. Sebab itu nama secara spesifiknya tidak diberi dalam perkara ini. Memang betul untuk elak pancing-mancing, tapi bagi saya adalah untuk mengelakkan keseluruhan nama itu ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi itu hakikatnya kenapa tidak dinyatakan. Tapi yang betul lah, anti-climax lah. Sepatutnya pukul 2 petang ni kita nak tahu secara spesifik siapakah yang menyokongnya. Tapi tidak dinyatakan. Dan istana mengeluarkan kenyataan yang tidak selari dengan press conference pukul 2 petang itu, dia menjadi lebih celaru lagi. Soalan yang ketiga itu pun menarik jugalah. Ini tentang peranan yang dimainkan oleh speaker lah. Misalnya kalau usul, walaupun mungkin ada usul tidak percaya atau usul tidak percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ingin diketengahkan ataupun ingin dibentangkan, tapi speaker mungkin akan menggunakan kuasa yang ada padanya untuk menolak. Jadi Mei. Ya, betul. 2 November ini akan ada sidang parlimen dan perbincangan utama adalah mengenai bajet dan pastinya kelulusan bajet itu amat diperlukan. Dan memang betul bahawa usul undi tidak percaya daripada ahli parlimen bersendirian adalah yang ke belakang. Urusan kerajaan diperlukan terlebih dahulu. Tapi bagi saya, gunakan sidang parlimen ini untuk menentukan tahap sokongan kepada Perdana Menteri, iaitu semasa usul bajet. Itu yang kita dapat sepatutnya digunakan. Dan bagi saya, kalau kita baca kenyataan istana itu mengikut lunas-lunas perlembagaan, saya rasa kalau kita interpretasi dengan Syarkawi, sepatutnya gunakan parlimen. Tak lama lagi, 2 minggu lagi sidang parlimen akan diadakan. Okey, kita nak tumpukan sedikit perhatian kita kepada PRK, Pilihan Raya Kecil Batu Sapi yang telah pun diumumkan oleh SPRM Tarikh dan sebagainya. Semalam pun kita ada memanggil bekas pengurusi timbalan pengurusi SPR, bekas timbalan pengurusi SPR untuk bersama dengan kita, dan beliau mencadangkan supaya mungkin dari segi sistem berkempen dan sebagainya harus diubah agar bersesuaian dengan apa yang kita alami sekarang ini, iaitu wabak COVID-19, dan kita tidak mahu mengulangi apa yang berlaku dalam Pilihan Raya Negeri Sabah baru-baru ini, kerana itulah dikatakan yang memberikan sumbangan yang cukup besar menularnya
COVID-19 di ke seluruh negara sekarang ini. Jadi apakah Azmi melihat bahawa perubahan itu perlu sebenarnya? Pendekatan. Ya, sebab kalau kita lihat PRN 26 September lepas, kita tahu apa akibatnya. Bukan saja menular di Sabah, tapi terus masuk ke Semenanjung. Itu yang perlu kita elakkan. Kalaulah saya dijemput semalam, saya akan tambah tokok. Apa yang dinyatakan oleh bekas pengurusi SPR itu, iaitu Akta MKN boleh mengisytiharkan darurat pada satu-satu kawasan. Dan bagi saya sepatutnya kalau nak elakkanlah. Sebab SPR tangan mereka terikat. Bila Dewan Rakyat telah memberitahu ada kekosongan, perlu dilakukan pilihan raya. Tapi kalau MKN mengisytiharkan bahawa Batu Sapi itu adalah kawasan darurat kerana keadaannya sekarang, maka SPR diberi satu mandat untuk tidak menjalankan pilihan raya. Tapi tidakkah itu melanggar perlembagaan? Tidak, pasal menggunakan darurat, isytihar darurat, dan pengisytiharan darurat itu hanya boleh diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Memang betul. Apa salahnya kita tunda 4, 5, 6 bulan? Bukannya rugi apa-apa dengan tiap kekosongan satu itu. Cuma menundanya sehingga isytihar darurat itu ditarik balik supaya bila keadaan reda, jalankanlah PRK. Itu kalau tanya saya lah. Okey, cuba kita tanya apa ni rakan kita Dr. Khairil Azmin yang merupakan pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apakah Dr. Khairil mendengar apa yang disebut oleh Azmi tadi tentang pilihan raya kecil Batu Sapi itu? Apakah boleh dilakukan dengan mengisytiharkan kawasan Batu Sapi itu darurat dan kemudiannya pilihan raya kecil itu boleh ditunda kepada tarikh yang lain ketika keadaan COVID-19 ini sudah berada pada kedudukan terkawal? Dari segi undang-undang. Daripada segi undang-undang, untuk menunda tarikh tu dalam yang ada sekarang ni memang tak boleh lah. Sebab dia kena buat dalam masa 60 hari. Okey, tetapi minta maaf lah sebab pada pandangan saya, bila kita nak gunakan istilah darurat, maka mau tak mau kita terpaksa gunakan kuasa bawah perkara 150. Okey, dalam perkara 150 itu perisytiharan darurat, hanya Yang Tuan Agong sahaja boleh mengisytiharkan darurat. Jadi akta MKN sekalipun itu bukanlah satu akta yang membenarkan darurat diisytiharkan. Dia cuma memberi menubuhkan MKN dan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk menjaga keselamatan negara. Malah peruntukan bawah MKN sekalipun tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Jadi apa kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan yang security area masih perlu tertakluk pada perlembagaan. Jadi bila kita nak gunakan isytihar darurat ni, memang kita kena gunakan perkara 150 dan hanya dengan perisytiharan yang dibawa oleh Yang Tuan Agong. Tapi saya setuju macam mana yang Saudara Azmi beritahu tadi, isytihar darurat boleh dibuat hanya dalam keadaan tertentu, iaitu hanya untuk tempat contohnya Batu Sapi saja. Itu boleh. Tapi perlu pada perkenan Yang Tuan Agong. Tapi saya rasa mungkin tidak akan dibuat kerana dalam keadaan pandemik yang ada sekarang sekalipun, masih lagi kerajaan kita tak mahu menggunakan istilah darurat kerana implikasi daripada ekonomi amat besar sekali. Jadi kalau kita nak tunda, memang kita terpaksa menggunakan kuasa khas, iaitu mengisytiharkan darurat. Tapi bagi saya pilihan raya kecil yang perlu diadakan di Batu Sapi itu tidaklah kita boleh samakan PRN yang baru dibuat, kerana PRN yang baru dibuat implikasinya amat besar sekali. Sebab dia berkaitan dengan percaturan politik negara. Sedangkan PRK yang untuk Batu Sapi ini, walau siapa sekalipun menang, saya rasa dia punya keputusan dia tidaklah sebegitu besar. Dan kawasan dia hanya tertakluk pada sebahagian kecil saja. Jadi saya rasa keadaannya lebih terkawal dan kita lebih mampu. Saya percaya SPRM boleh buat kerja yang baik. Keadaan boleh dikawal dengan lebih baik. Dan implikasinya akan lebih terkawal lagi daripada banding dengan PRN yang baru-baru ni. Okey, menarik. Dan kita di penghujung sebenarnya Azmi, tak banyak lagi masa yang tinggal. Rungutan rakyat tadi pun Azmi telah pun lontarkan.
kita ni terlalu banyak politicking lah sebenarnya, terlalu banyak bermain politik. Dalam selepas PRU yang lalu, rakyat mengharapkan bahawa semuanya telah kembali pulih, stabil dan sebagainya, dan kita menumpukan perhatian kepada pembangunan ekonomi, keharmonian kehidupan rakyat dan sebagainya. Tetapi bila datang pula COVID-19 ini merupakan satu cabaran yang besar. Tetapi dalam menghadapi tekanan wabak COVID-19 ini, kita masih lagi ahli-ahli politik, kita masih lagi membangkitkan isu-isu politik, bermain dengan politik, dan inilah yang mengecewakan rakyat sebenarnya. Sila Tuan. Ya, seperti kata Datuk Gulam tadi, bahawa politik itu kita boleh berpolitik kerana tak dapat dipisahkan dengan kehidupan seharian. Tapi masalah politik yang menjadi dilema sekarang adalah politik untuk menukar kerajaan, politik untuk menjadi Perdana Menteri. Sepatutnya mereka berpolitik, bersedia dengan dikatakan dengan hujah-hujah perdebatan yang akan datang semasa bajet nanti. Itu yang dilihat, kerana bajet ini berkait rapat dengan bagaimana kita menghadapi ekonomi sekarang. Jadi itu yang amat mengecewakan rakyat sekarang, bahawa politik itu hanya untuk agenda ahli politik dan juga agenda parti politik itu, bukan untuk kepentingan rakyat. Sebab itu saya sarankan bahawa kurangkan politicking untuk menukar kerajaan menjadi Perdana Menteri ini, sehinggalah pandemik kita dapat mengawal. Pada ketika ini kita belum dapat mengawal lagi. Memanglah seperti kata Dr. Muzaffar tadi, dia mengucapkan kita selamat berhadapan dengan PKPB. Ialah Negeri Sembilan, tak dekat tu, bukan jauh sangat. Tapi itulah hakikatnya, bahawa ekonomi sekarang, cara kehidupan sekarang, dan seperti yang kita tahu bahawa bila PKPB itu disediakan, orang ramai berebut pergi ke pasar raya untuk membeli makanan, terutama sekali roti. Saya pun heran kenapa tak belajar ke 3 bulan lepas, bukannya tak boleh keluar. Traffic jam. Traffic jam. Itu yang saya heran. 3 bulan kita masih belum belajar. Maknanya bukan tak boleh keluar langsung. Jadi itu yang dikatakan, rakyat memerlukan pertolongan ahli politik. Itu harapan mereka. Okey, 1 minit Dr. Khairil. Saya juga beri ruang dan juga peluang kepada anda untuk menyatakan sesuatu sebelum kita berpisah dari udara. Silakan Dr. Khairil. Saya harap ahli politik akan berasa lebih matang lagi, lebih mengutamakan rakyat daripada parti. Dan kita sekarang, dalam keadaan sekarang ni, kita lebih harapkan para pemimpin masyarakat untuk mengutamakan kepentingan rakyat, untuk menstabilkan ekonomi dan untuk menjaga kemaslahatan dan kesihatan umum. Jadi saya harap kita ketepikanlah politik kepartian, politik kepimpinan demi kesejahteraan negara. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madia, Dr. Khairil Azmin Mokhtar kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbagai, Encik Azmi Hassan yang sentiasa saja sebenarnya akan berkata okey bila dipanggil untuk duduk berbincang tentang isu-isu yang menarik ini. Jadi setinggi-tinggi terima kasih sekali lagi kepada Azmi, dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan tentunya juga kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang masih lagi teguh bersatu padu walaupun kita sebenarnya sedang menghadapi satu keadaan yang cukup genting. Kita berhadapan dengan musuh yang tak dapat kita lihat, iaitu COVID-19, tetapi kita juga menghadapi kadang-kadang musuh di dalam selimut yang mungkin merupakan ahli politik, tetapi itulah hakiki yang terpaksa kita hadapi. Jadi kuatkan semangat kita, kukuhkan perpaduan kita, itu yang lebih penting sebenarnya. Jumpa lagi dalam ruang bicara, insyaAllah.
Tahukah anda kita masih terdedah kepada bahaya wabak COVID-19? Amalkan langkah pencegahan dengan menghindarkan diri kita daripada 3C. Elakkan tempat yang sesak dengan tidak menyertai aktiviti yang melibatkan orang ramai dan berkumpulan. Elakkan tempat tertutup dan amalkan norma baharu dengan menjalankan aktiviti harian dan pekerjaan secara dalam